Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 2 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat wal afiat. Di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam sirah tahun 2 iaitu unit 7. Nabi Muhammad SAW berniaga ke Syam. Dan sebelum itu anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku sirah tahun 2 warna ungu ni. Macam biasalah. Dan terus pergi kepada muka surat 32. Dan saya akan huraikan isi-isi penting dia lah melalui satu perenggan kepada satu perenggan sehinggalah perenggan yang terakhir. Jadi kita tengok muka surat 32 tu yang atas sekali. Ketika berumur 12 tahun, bapa saudaranya Abu Talib ingin pergi ke Syam untuk berniaga. Pada awalnya Abu Talib menolak permintaan anak saudaranya itu untuk mengikuti rombongan perniagaan kerana Nabi masih kecil. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ni dia meminta izin bapa saudaranya iaitu Abu Talib untuk mengikuti Abu Talib berniaga ke Syam. Namun Abu Talib tidak mengizinkan kerana Nabi Muhammad pada ketika itu masih lagi kecil, masih lagi berusia 12 tahun. Kalau kita di sini perumpamaan lah, kalau 12 tahun tu baru dah jana. Jadi memang kecil lah, masih kecil lagi. Jadi Abu Talib ni tidak mengizinkan. Dan kita tengok pula perenggan yang kedua. Perjalanan tersebut terpaksa mengharungi padang pasir yang kering kontang. Baginda terus memujuk bapa saudaranya itu dengan alasan baginda tinggal keseorangan. Dan akhirnya Abu Talib bersetuju baginda turut serta ke Syam. Jadi perjalanan nak sampai ke Syam, untuk berniaga ke Syam tu akan melalui padang pasir yang kering kontang. Padang pasir yang kering kontang untuk anak-anak pelajar tahun 2 mudah faham. Panas dan juga barangkali tidak memiliki air. Padang pasir memang panaslah dan juga air susah dapat. Jadi pada masa tu baginda Nabi SAW masih kecil, baru berusia 12 tahun. Itulah salah satu faktor, salah satu sebab mengapa bapa saudaranya Abu Talib tidak mengizinkan Nabi Muhammad mengikuti. Namun Nabi Muhammad ini tetap memujuk dan meminta izin dan memberi alasan dia kena ikut juga, sebab kalau dia tak ikut dia akan tinggal keseorangan. Dan kita tengok perenggan yang seterusnya. Ketika sampai di sana sambung sikit lagi. Dan disebabkan Nabi kata kalau dia tak ikut, dia tinggal keseorangan, dia akan tinggal berseorangan, maka Abu Talib pun mengizinkanlah Nabi Muhammad SAW mengikuti beliau berniaga ke Syam. Dan kita sambung perenggan yang seterusnya. Ketika sampai di sana, masyarakat Arab di situ telah dimaklumkan tentang perutusan seorang Nabi dari kalangan bangsa Arab. Perkara tersebut diberitahu oleh pendeta yang bernama Bukhairah. Dia menasihatkan Abu Talib supaya membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan baginda. Sebaik tiba di Syam, ada seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Barangkali Bukhairah ni pendeta Nasrani lah, seorang Kristian. Dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini akan dilantik untuk menjadi Nabi, menjadi Rasul. Maka dia berpesan kepada bapa saudaranya Abu Talib supaya membawa Nabi Muhammad ini pulang semula ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan baginda, risau diculik, dibunuh dan sebagainya. Jadi ketika kita pergi perenggan yang seterusnya, ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke negeri Syam bersama Maisarah kerana menjalankan urusan perniagaan Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri pertama baginda Nabi SAW. Jadi apabila Bukhairah tadi dia pesan kepada Abu Talib supaya membawa Nabi pulang balik ke Mekah, dan Abu Talib dengarlah arahan itu, dan Abu Talib pun membawa pulang semula Nabi Muhammad ke Mekah. Namun ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad datang semula ke Mekah dengan Maisarah untuk menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kita tengok ayat 33.
Khadijah telah memilih Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaan ke Syam kerana kejujurannya, budaya berbudi pekerti mulia dan sifat amanah baginda. Perniagaan tersebut mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Jadi Sayyidatina Khadijah ini dia utuskan Nabi Muhammad untuk membawa perniagaannya ke Syam, kerana yang seperti mana yang kita tahu Nabi Muhammad ini bersifat al-amin. Sifat Nabi Muhammad lagi siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Jadi disebabkan sifat-sifat itu tadilah yang membuatkan Sayyidatina Khadijah mempercayai baginda Nabi untuk menguruskan perniagaannya ke Syam. Dan hasil daripada kejujuran itu dan disebabkan Nabi Muhammad SAW yang mengusahakan perniagaan itu, maka perniagaan Sayyidatina Khadijah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Dan kita tengok perenggan yang terakhir, apabila Rasulullah SAW pulang ke Mekah, Khadijah mendapati perniagaan yang dilakukan oleh baginda mendapat keuntungan yang besar. Lalu Khadijah tertarik dengan baginda dan ingin berkahwin dengan baginda. Khadijah merupakan seorang janda kaya dan wanita bangsawan Quraisy yang sangat kaya, cantik dan dihormati. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW pulang daripada Syam, tadi dia berniaga, pulang pula ke Mekah, setelah selesai menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid di Syam, dia pulang semula ke Mekah dan dia membawa keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi Sayyidatina Khadijah ni dia tertarik, dia sukalah kerana Nabi Muhammad ini berjaya menguruskan bisnes dia, perniagaan dia. Jadi tidak cukup sekadar suka kerana Nabi Muhammad ni membawa keuntungan, beliau tertarik dan mengambil keputusan untuk melamar baginda Nabi untuk menjadi suami. Dan serba sedikit tentang latar belakang Khadijah ini. Sayyidatina Khadijah ini adalah merupakan seorang janda kaya, wanita bangsawan Quraisy. Seperti mana yang kita tahu dalam tahun 1 pun kita dah belajar, kalau sebut saja kaum Quraisy di Mekah, bukanlah calang-calang kaum. Kaum Quraisy di Mekah adalah kaum yang dihormati, disanjungi, kerana mereka datang daripada orang yang hebat-hebat, orang yang hebat-hebat di kota Mekah pada ketika itu. Dan beliau sangat kaya, cantik dan dihormati. Maksudnya kepribadian Sayyidatina Khadijah ni mulialah, baik, maka sesuailah dengan baginda Nabi SAW. Jadi berakhirlah tajuk kita Nabi Muhammad SAW berniaga ke Syam. InsyaAllah untuk latihan, untuk sedikit kerja rumah, saya akan lampirkan kemudian, saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp lah biasanya. Dan sebelum saya mengundur diri, sebarang kekurangan saya mohon maaf. Nah, jika ada pertanyaan, bolehlah PM melalui WhatsApp ataupun di dalam grup tersebut. Dan saya harapkan anak-anak pelajar dapat menontonlah video ini sampai habis. Dan khususnya yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center Kota Sas. Jadi sebelum saya mengundur diri, akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.